Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan Ana Muhammad Rasulullah tu kan dalam kalimah syahadah tu, syahadah yang kedua tu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kat sinilah pertembungan isu-isu yang kita pun dah tahu kan. Jadi SB pun tak nak komen banyak sebab benda tu orang dah tahu. Ada yang kata Muhammad Rasulullah, Muhammad kat Mekah tu, Muhammad Nabi kita kan. Ada yang kata kalau segi hakikatnya adalah Muhammad diri kita. Bukan persoalan, ni pada SB bukan persoalan Muhammad mana. Kalau fiqhnya memang kita kata Nabi Muhammad Nabi kita. Sebab tu kita berselawat pun kita berselawat kepada Nabi kita. Lepas tu di segi hakikat makrifat ni pun kita kata Muhammad pada Muhammad diri. Bukan persoalan pada Muhammad diri, tapi persoalannya sejauh mana kita ni pelaksanaan Muhammad diri dalam diri kita tu. Betulkah kita dah jumpa Muhammad diri kita? Kalau kita dah jumpa Muhammad diri kita tu, macam mana kita jumpa, macam mana keadaan dia, macam mana penyaksian tu berlaku dalam diri kita? Dekat mana kita jumpa Muhammad dalam diri kita? Dalam fasa diri yang mana? Adakah sewaktu kita melebur? Kalau kita melebur tu pada fasa yang mana? Kita kena kenal pasti Ana Muhammad tu yang kita jumpa tu macam mana? Di mana dan macam mana keadaan dia? Sebab itulah ini semua diperlukan kepada perjalanan. Perjalanan rohani inilah yang menemukan kita dengan Muhammad diri kita tu. Jadi untuk menemukan diri Muhammad kita tu, kita temukan dulu, kita temu jasad kita. Kemudian kita tahu kehadiran roh kita. Kehadiran roh kita tu yang kita nak temukan diri Muhammad tu, dia adalah apabila kita jumpa diri nur kita. Diri nur Muhammad kita tu sewaktu kita berada di mana? Bagi orang yang mengalami perjalanan rohani, mungkin dia mula tersedar tentang kehadiran Muhammad tu apabila dia berada di syurga dunia. Berada di syurga dunia, yakni ketenangan hati. Pada nafsu mutmainnah, dia mula rasa ketenangan hati. Kat situ dia dah mula nak sampai kepada Nur Muhammad dia. Tapi adakah betul dah jumpa diri Muhammad, diri Nur Muhammad tu? Sebenarnya apabila kita memasuki alam yang lebih halus dalam diri kita ni, kita sedar bahawasanya ada komponen lain dalam diri kita. Bila kita sampai kepada satu masa, contohlah kan, kita tertanya-tanya, lepas tu kita sendiri yang menjawab. Contoh kan, apabila kita dah pergi kepada alam yang lebih halus, contohlah ni SB cakap ya, alam malakut ke, alam jabarut ke. Ini SB cakap dua alam ni sudah cukup sebenarnya. Sebenarnya Nur Muhammad yang kita jumpa tu, kita dah jumpa dia di mana? Di syurga dunia kita dah mula jumpa. Kita tertanya-tanya, kita dah mula jawab. Tapi kita jumpa tu macam seolah di kejauhan lagi. Belum sampai kepada diri sebenar Nur Muhammad tu lagi. Lepas tu lah, apabila kita mula memasuki fana, itu kita rasa satu kepelikan pada diri kita tu lah. Kita mula, apabila kita tanya, kita jawab. Kita tanya, kita jawab. Kita tanya, kita jawab. Tapi kita tak perasan kita yang menjawab. Itulah kita jumpa guru dalam diri kita tu. Itulah guru dalam diri kita ataupun Nur Muhammad kita. Dia memberi jawapan kepada persoalan-persoalan kita. Biasa kita dalam pada masa ni, biasanya kita dah terbang-terbang ke sana ke sini. Contoh kan, kita terbang ke satu tempat, kita kata, ni tempat apa? Tiba-tiba kita sendiri yang jawab, ini Ulu Jam. Contoh kan. Jadi kita tahu ada suatu suara hati yang menjawab dalam diri kita, menunjukkan tempat tu apa. Bukan kita pergi secara zahir ya, yang SB cakap ni kita pergi secara rohani. Rohani kita yang pergi, roh kita yang pergi. Kita pergi sampai satu tempat tu, kita nampak, nampak air terjun cantik. Lepas tu kita nampak bunian jin semua, kita nampak.
Lepas tu hati kita tanya, oh ni tempat apa cantik kan. Ni berlaku pada SB. Tapi hati SB sendiri yang jawab, ini Uluyam. And then bila SB tanya kepada orang yang berkenaan, ini peristiwa semasa SB adalah sahabat grup SB, dia minta SB pergi tempat dia kira bersuluk lah kan, macam tu lah. Dia ni orang perjalanan batin, bukan jalan makrifat lah, dia ilmu batin kan. Dia jadi jalan bawah ke atas, SB daripada jalan atas ke bawah. Jadi SB nampak tempat tu. Lepas tu SB chat dengan dia, SB kata, adik, ni tempat ni Uluyam ke? Betul, mana akak tahu. Jadi itulah pengesahannya. Maksud kita mula menjumpa diri di dalam diri kita, ataupun kita panggil diri rohani kita, ataupun diri roh kita. Diri roh kita ni lah sebenarnya pada masa kita jumpa ni masih lagi bersarung. Maksudnya kita jumpa Nur Muhammad, tapi Nur Muhammad tu masih lagi berada di dalam sarung dia yang kita panggil sebagai roh. Dia macam satu belon lah. Contoh kalau kita umpamakan belon bekas tu kan, dalam tu ada udara kan. Dia umpama macam tu lah. Kita jumpa diri roh kita, diri rohani kita. Di dalam itulah adanya diri Nur Muhammad kita. Itulah diri Nur Muhammad kita. Tapi kita kena nyatakan, penyataan diri Nur Muhammad tu kena melata dalam diri kita dulu. Maksudnya kita kena sampai kepada alam nur. Kena sampai ke alam nur, ataupun yang kita panggil sebagai alam lahut. Kita kena sampai dulu. Yang tu adalah selepas kita mengalami fana billah. Selepas kita mengalami zuk rasa. Setelah kita mengalami tajalli penyatuan zat, ataupun setengah istilah dipanggil sebagai tauhid af'al. Tauhidul zat. Istilah ni macam-macam. SB pun pening dengan istilah ni sebenarnya. Tapi maksudnya kita akan memasuki alam nur tu, alam lahut tu, setelah kita mencapai tajalli penyatuan zat kita dengan zat Allah. SB tegaskan kat sini tajalli. Bukanlah kata zat kita bersatu dengan zat Allah. Bukan. Jangan salah faham kat situ. Zat kita tak akan mampu untuk menampung zat Allah. SB tak nak pergi lanjut sebab bila cerita pasal zat, af'al, sifat, asma ni sebenarnya ada something yang perlu dijelaskan dengan lebih detail. Tapi disebabkan persoalan ni bertanya berkenaan Ana Muhammad Rasulullah tu, memang kita kena sampai, kena jumpa dia dengan cara kita menjalani perjalanan rohani kita. Kita jumpa dia dalam diri kita. Macam mana nak jumpa dia tu? Memang apa-apa pun kena bermula dengan kesedaran berkehendak kepada Allah Subhanahu Wa Taala terlebih dahulu. Untuk dapat kesedaran tu kena minta dengan Allah Taala dulu. Kena minta taufik hidayah daripada Allah kan. Lepas tu kita dah ada kesedaran, kita pasang niat betul-betul, kita usaha betul-betul, doa betul-betul. Dan kita kena mujahadah lah dan muhasabah diri. Kena istiqamah. Kena solat taubat, kena berzikir, kena beruzlah lah dengan Allah Ta'ala atau berkhalwat diri kita dengan Allah. Lepas tu lah, bila Allah Ta'ala bawa kita step by step daripada ujian sabar, kita capai zuhud, syukur, pasrah kan, sampai kita jumpa nafsu yang tenang, nafsu mutmainah di syurga dunia tu. Allah Ta'ala, kita kena rayu lagi Allah, minta lagi supaya kita dapat mencintai dia tanpa penghalang antara kita dengan dia kan. Minta sebetul-betulnya cinta yang dapat kita betul-betul fokus dan tumpu pada dia lah kan. Jadinya bila Allah Ta'ala buat masukkan mahabbah dalam diri kita, rasa kecintaan tu yang menyebabkan kita fana. Pada proses fana itulah dia katakan terjadi penyatuan zat tu. Pada masa itulah Nur Muhammad kita mula melata dalam diri kita, untuk kita masuk, untuk kita temukan diri Nur kita. InsyaAllah macam itulah lebih kurang.